Okey, jadi dengan pengenalan yang serba ringkas itu, izinkan saya berkongsi beberapa perkara dengan anda. Perkara pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka yang mempunyai iman, berpuasa telah dibuatkan sebagai undang-undang untuk kamu, ia telah ditetapkan bagi kamu. Seperti mana juga ia telah diberikan pada orang yang telah datang sebelum kamu, supaya kamu dapat mencapai takwa. Supaya kamu dapat menjadi sedar. Supaya kamu menjadi waspada. Supaya kamu mungkin dapat berhati-hati dan sedar. Okey, takwa dalam bahasa Arab adalah sikap dorongan yang kuat untuk melindungi diri anda, untuk berjaga-jaga terhadap bahaya. Ia berasal dari perkataan wiqayah yang secara literal bermaksud perlindungan. Seperti mana kita selalu ucapkan waqina azaban nar. Kan? Sebutan qi kat situ, sebahagian dari doa itu, permohonan itu sebenarnya bermaksud lindungi kami dari hukuman api. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamu diberikan puasa seperti mana juga yang diberikan kepada orang sebelum kamu. Semoga kamu semua akan mengembangkan daya keinginan untuk melindungi diri kamu sendiri. Dan begitulah cara saya menterjemahkannya terlebih dahulu. Okey, juga bermaksud, aku memberikan ini kepada kamu supaya kamu dapat mengembangkan rasa untuk melindungi diri kamu. Lepas tu, kemungkinan dari situ kamu akan dapat berkembang. Ada kemungkinan kamu akan mengembangkan rasa itu, daya keinginan itu, dorongan itu untuk melindungi diri kamu. Soalan pertama yang jelas adalah, melindungi diri kamu dari apa? Kan? Lindungi diri kamu sendiri dari memudaratkan diri sendiri. Dalam terbabit dalam masalah lagi. Lindungi diri kamu daripada membuat diri kamu berada dalam kerugian. Lindungi diri kamu dari mengecewakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mengecewakan diri sendiri, bahawa kamu akan melindungi diri kamu dari semua perkara-perkara negatif ini. Dan itulah sebabnya puasa diberikan kepada kamu semua. Okey, jadi dalam video pertama ini saya ingin bercakap secara ringkas dengan anda mengenai idea ini. Apakah hubungan antara puasa dan takwa? Mungkin dari sudut psikologi. Dan dari situ kita akan berakhir. Mungkin dalam video yang lain, insya-Allah taala saya akan berkongsi dengan anda beberapa pandangan lain mengenai puasa di Ramadan. Okey, jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita puasa di bulan Ramadan, ia adalah perkara yang bersifatkan fizikal, kan? Anda memang dapat merasakannya. Katakan walaupun anda bukan orang yang spiritual sangat pun, dan anda berpuasa, anda akan merasakan dahaga. Anda akan merasakan kelaparan. Ini adalah perkara fizikal yang anda dapat rasakan, betul? Dan perut anda menjerit-jerit kepada anda. Dan bagi tahu anda, aku nak makan, lapar ni lah. Tekak anda menjerit-jerit kepada anda. Dia memberitahukan anda, bagi aku air, bagi aku makanan, bagi aku air. Betul? Jadi ada pertempuran yang hebat ini, sangat hebat yang sedang berlaku di dalam diri anda. Peperangan fizikal yang berlaku di dalam diri anda sendiri. Dan satu-satunya entiti lain di dalam diri anda adalah hati anda. Dan macam hati anda ini yang sedang jaga dan bertanggungjawab. Dan hati anda menjerit balik pada perut anda. Dan ia menjerit balik pada tekak anda dan berkata, kau tu jaga sikit, tak boleh sekarang. Tunggu sampai maghrib. Kita tidak akan ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tunggu juga sampai maghrib. Kita akan melindungi diri kita sendiri dari makan makanan itu dan minum minuman itu sehingga masa itu. Kan? Jadi ada perang yang sangat hebat ini yang berlaku di dalam badan anda. Dan hati anda pula sedang berkawal, mengawal keadaan ini. Hati anda takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati anda berkata, tidak, tak boleh. Kita tidak akan makan makanan ini sekarang. Kita tidak akan minum minuman ini sekarang. Kan? Faham? Okey, saya tahu puasa ini sebenarnya lebih daripada sekadar makan dan minum. Tapi saya memfokuskan dulu aspek fizikalnya yang dirasakan oleh sekurang-kurangnya semua orang. Sebab semua orang berasa dahaga, semua orang berasa lapar ketika mereka berpuasa, kan? Okey, sekarang fikirkan di luar puasa pula. Anda sedang berjalan-jalan dan anda mempunyai satu rasa, satu dorongan. Salah seorang daripada anda yang lebih muda sedang berjalan-jalan. Anda dapat melihat seorang wanita lintas kat depan. Dan mata anda mula tengok. Dan anda gagal menurunkan pandangan mata anda. Ada satu daya dorongan kat situ, kan? Seperti tekak anda tadi mempunyai daya dorongan. Dan perut anda tadi mempunyai keinginan.
Mata anda pun mempunyai dorongan, keinginan. Mata nak tengok juga. Mata nak lihat juga. Apabila perut dan tekak anda, mereka mempunyai dorongan, hati anda memberitahu mereka berhenti. Tidak, tak boleh. Korang semua tak akan dapat menghilangkan dahaga lagi sekarang. Korang semua akan kena tunggu juga sehingga masa yang tepat. Tapi apabila mata anda melihat perkara yang salah, adakah hati anda bertanggungjawab? Dan adakah hati anda memberitahu anda dengan segera? Oi, jangan cuba nak terbeliakkan mata kamu. Tengok tempat lain. Jangan tengok tu. Katakan astagfirullah. Jangan tengok. Tak boleh sekarang. Tunggu sampai Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kamu pilihan yang halal. Tunggu sampai anda sudah berkahwin. Tunggu sampai anda masuk jannah. Tak boleh sekarang. Tunggu sampai kemudian apabila dibolehkan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala miliki adalah lebih baik untuk kamu, walaupun kamu mesti menunggunya, walaupun daya keinginan kamu, daya dorongan kamu, kedahagaan kamu, selera kamu yang sangat kuat itu, walaupun begitu, anda mesti menghentikan diri anda. Anda harus melindungi diri anda. Tapi itu tidak berlaku bagi kebanyakan kita. Subhanallah, kami tak berhenti. Kita terus tengok. Lepas tu kita merasa tidak sedap hati kemudian.